Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 102 di tengah-tengah itu. Dan setengah daripada ayat yang amat latifah masih lagi dalam tajuk membicarakan bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat permasalahan yang sedang kita alami ini, dia bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca, apa kata Nabi, tuan-tuan? Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah in yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Rawahu Tirmidzi. Hadis hasan. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Tuhan yang diriku di tangannya,
kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi sehingga sanggup dia bersumpah mengatakan dirinya itu adalah di tangannya Allah. Dalam erti kata, Nabi kata, walaupun aku ini seorang nabi, seorang rasul, tetapi aku ini di bawah kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini umat dia, tuan-tuan. Yang kita ini digelar sebagai seorang hamba. Apabila seorang hamba itu mahu tidak mahu, dia kena patuh. Arahan penghulu dia, ketua dia. Kalau kita ini manusia yang dinamakan makhlukun, yang dijadikan, maka mahu tidak mahu kita kena akur, kena taat, kena patuh kepada Khaliq. Engkau jangan sombonglah, kata Allah. Engkau tu aku yang jadikan. Oleh itu kata Nabi, sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Dan Allah pun suruh macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Kena pegang tu. Allah Ta'ala dah perintahkan kepada kita. Nabi dah perintahkan kepada kita. Engkau buat perkara yang baik, engkau tinggalkan perkara yang jahat, kata Allah wa Rasuluh. Kalau tidak, kata Nabi, engkau tak nak dengar kata Allah, engkau tak nak dengar kata aku, kata Nabi, sesungguhnya hampirlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ke atas kamu seksa daripadanya. Kata Nabi, kalau engkau degil sangat, engkau sombong sangat, Allah Ta'ala suruh buat baik, engkau tidak mahu ikut, Allah Ta'ala larang daripada berbuat jahat, engkau tidak mahu akur, kata Nabi, seolah-olah hampirlah, seolah-olah engkau menempa, sengaja engkau mencari seksaan Allah. Apa maknanya seksaan Allah? Sengaja engkau nak mencari bala dan musibah daripada Allah. Itu bahasa yang mudah. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala disebut bersifat Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tetapi kata Nabi, kalau engkau tak nak ikut, Allah dah larang, engkau tak mau akur lagi dengan suruhan Allah, dengan larangan Allah. Nabi kata seolah-olah sengaja engkau menempa bala dan kesusahan daripada Allah. Itu sebabnya, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan gerhana matahari, Allah Ta'ala turunkan gerhana bulan,
Allah Ta'ala turunkan banjir yang besar, Allah Ta'ala datangkan kemarau yang berpanjangan, serta pelbagai lagi musibah termasuk wabak, penyakit dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, aku nak beri ingat, engkau tolong sedarlah sedikit. Itu saja kata Allah. Aku tak nak balas banyak-banyak, aku balas sedikit aja sebagai peringatan kepada engkau. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dah turunkan bala, Allah Ta'ala dah turunkan wabak, maka kata di saat itu apa kata Nabi? Kemudian kamu bermohon kepadanya, kepada Allah, maka tiadalah diperkenankan untuk kamu. Tengok. Apabila Allah Ta'ala dah turunkan bala, apabila Allah Ta'ala dah turunkan wabak, maka di saat itu barulah engkau nak minta, ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bala, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala wabak, ya Allah. Nabi kata, baru engkau nak minta berlindung dengan Allah. Maka jawab Nabi, maka tiadalah diperkenankan untuk kamu oleh Allah. Dalam arti kata, bukan semudah itu Allah Ta'ala nak memperkenankan permintaan kamu. Sebab engkau degil sangat. Dah Allah Ta'ala suruh, dan aku pun suruh, kata Nabi, buat yang baik. Engkau degil. Engkau nak buat juga yang Allah Ta'ala larang. Engkau nak buat juga yang aku larang. Kemudian Allah Ta'ala turunkan bala, Allah Ta'ala turunkan wabak. Maka di saat itu barulah engkau mengadu, ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala bala, segala wabak. Maka Nabi kata, tak semudah itu Allah Ta'ala hendak memperkenankan yustajabu lakum, permintaan kamu. Betul, tuan-tuan. Jadi maknanya, insaflah kita. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bala, segala wabak, Allah Ta'ala nak beri peringatan demi peringatan. Allahu Akbar. Sebab dia ada kaitan dengan tajuk kita nak baca ni. Dan setengah daripada ayat yang amat latifah, lagi jami'ah, ayat-ayat kebesaran Allah yang amat lembut, latifah, lembut. Lagi yang jami'ah, antara khauf dan raja. Lagi yang menghimpunkan antara rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Apa kata Allah? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Lembut kata Allah. Kadang-kadang dalam Al-Quran itu, tuan-tuan, kalau kita baca, kita fahami, kadang-kadang Allah Ta'ala bersifat lemah lembut dengan kalam. Tetapi di suatu ketika Allah Ta'ala dengan garangnya, disebut di dalam Al-Quran melalui kalam dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala dengan cara lemah lembut. Ini dengan cara lemah lembut. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim.
Apa kata Nabi? Nabi ibadi, khabarkan, beri berita kepada hamba-Ku. Nabi ibadi, khabarkan, tolong beritahu kepada hamba-Ku, kata Allah, bahwasanya aku, kata Allah, bahwasanya aku ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Anal Ghafurur Rahim. Beritahu kepada hamba aku, khabarkan, ceritakan. Kan lembut tu, tolong ceritakan. Wahai Muhammad, kau tolong ceritakan. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Oleh itu, kenapa engkau sombong sangat? Engkau tak nak minta ampun kepada Allah, sedangkan Tuhan kau ini, Allah ini, bersifat lemah lembut. Nabi ibadi, khabarkan kepada hamba aku ini Maha Pengampun. Oleh itu, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah dengan cara lembut dah, wahai hamba aku, engkau mintalah ampun kepada aku. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun, Anal Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Aku sayang pada kamu semua, kata Allah. Tapi engkau jangan sombong, engkau jangan takabur, kata Allah. Allahu Akbar. Kemudian summa qala fi 'aqibihi wa ana 'azabi wal 'azabul alim. Yang tadi lemah lembut, Allah Ta'ala kata khabarkan kepada hamba-Ku, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi sebaliknya, bila Allah Ta'ala kata wa anna azabi wal azabul alim, Allahu Akbar, apa kata Allah? Dan bahwasanya siksaanku, iaitu siksaan yang amat pedih. Tadi Allah Ta'ala lembut kata, aku ni Maha Pengampun, mintalah. Tetapi datang ayat yang seterusnya, wa anna azabi wal azabul alim, sesungguhnya siksaan aku, azab aku, kata Allah, adalah siksaan ataupun azab yang amat pedih. Kau jangan main-main. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku, siksaan aku, kata Allah, la syadidun, amat bersangatan, amat pedih. Tengok tuan-tuan, satu ketika Allah Ta'ala berlemah lembut, tetapi suatu ketika Allah Ta'ala tegas, keras memberi hukuman kepada hamba-hamba. Ini yang saya kata tadi. Suatu ketika Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita, murahkan rezeki kepada kita, pelbagai macam rezeki Allah Ta'ala beri. Suatu ketika Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat itu. Cuba ke kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Suatu ketika dahulu kita cukup berselera makan, walaupun
berlaukkan ikan kering. 2-3 pinggan kita makan. Selera dengan sambal belacan. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nikmat kita, tuan-tuan. Ada ayam golek, kambing golek di hadapan kita. Kawan kata, makanlah. Allah, aku tak ada selera. Tengok. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Dahulu dengan ikan kering berselera kita makan. Sekarang ni orang hidangkan di hadapan kita pelbagai makanan. Maka nafsu kata, aku tak ada nafsu lah. Aku tak ada syahwat lah nak makan. Apa mana? Keinginan. Tak ada. Allah Ta'ala tarik balik nikmat itu, tuan-tuan. Sedar tak sedar? Rupa kita zaman muda dahulu. Kulit-kulit kita semua tegang, segar, bugar. Nampak ayu, nampak cantik. Sekarang ni Allah Ta'ala tarik dah nikmat tu. Dah kedut sana, kedut sini. Putih sana, putih sini. Gugur sana, gugur sini. Tapi tak puas hati. Tengok juga cermin. Jadi apa maknanya, tuan-tuan? Apabila Allah Ta'ala dah tarik nikmat itu, engkau sedarlah. Tolong sedar sedikit. Dalam berarti kata, dulu diri engkau cantik. Sekarang ini, aku dah tarik dah. Nak beri engkau sedar. Allahu Akbar. Maka dihimpunkan antara pengharapan dan khauf itu. Seperti firman syadidul iqab di tawli la ilaha illahu. Apa dia kata? Syadidul iqab, yang sangat seksanya. Allah. Tak tahu, tuan-tuan, bagaimana azab Allah. Cuma diperkhabarkan di saat roh engkau nak berpisah dengan jasad, disebut seolah-olah 1000 kali pancungan pedang. Diri kita ni, tuan-tuan, di saat roh nak berpisah dengan jasad, seolah-olah 1000 kali pancungan pedang. Pedih tak pedih? Bukan 1 kali, 1000 kali. Kita ni bila tak sihat, kemudian doktor kata kena injection sebatang jarum je, tuan-tuan. Jarum tu pula halus, itu pun dah keriau kita. Bukan jarum tu besar lengan, tuan-tuan. Kalau besar lengan memang kita gerun. Ni halus macam lidi. Itu pun berulang kali. Sudah doktor. Sudah doktor. Doktor cucuk pun belum lagi. Dah keriau kita. Ini 1000 kali pancungan pedang di saat roh nak berpisah dengan jasad. Nak beritahu kepada kita sakit tak sakitnya, tuan-tuan. Allah. Belum lagi azab ketika berada di alam kubur, alam barzakh. Semuanya itu nak memberi peringatan kepada kita. Engkau tolong ingat, syadidul iqab, sangat azab siksaan Allah. Kemudian
li qawli la ilaha illahu, mengiringi akan dia firman Allah, apa dia? Tuhan yang mempunyai panjang nikmatnya dan rahmatnya. Tiada Tuhan melainkan Ia. Namun demikian, walaupun Tuhan kata, engkau kena ingat, azab aku amat dahsyat, amat pedih. Namun demikian, Allah Ta'ala kata apa? Tuhan yang mempunyai panjang nikmatnya dan rahmatnya. Pada siapa? Kalau orang yang beriman. Panjang nikmatnya dan rahmat Allah. Sampai hari ini tuan-tuan, mulai celik mata tadi hingga saat ini, berapa banyak nikmat Allah yang telah kita ambil. Berapa banyak rahmat Allah yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Oleh itu dia kata, ingatlah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Ia. Itu sebabnya ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Afdalu zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, sehari semalam buatlah 300 kali la ilaha illallah. Mampu tak kita nak buat? Jangan nak tunggu tahlil, ada orang mati baru nak zikrullah, baru nak kita tahlil. Kita seorang-seorang, lebih-lebih lagi apabila kita bertahajud waktu malam, kita zikrullah, kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu sebabnya bila kita buat betul-betul, datang rasa zuk. Apa zuk? Taupan hati itu, tautan hati itu. Oh, seronok rasanya. Tu orang boleh zikrullah tu beribu-ribu. Kalau dalam ilmu tarikat, jarang dia kata la ilaha illallah, dia dah sampai zoom Allahu Allahu Allahu, ataupun hu Allah hu Allah hu Allah, sehingga mereka perbahaskan mana yang betul, hu Allah ke Allahu. Tapi kalau lihat segi makna sama aja. Hu Allah, dia itu Allah. Maksud dia tu Allah. Allahu, Allah dia. Sama aja. Ini kalau dibahaskan dalam ilmu tarikat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ada sebut ala bi zikrillah, kecuali dengan zikir, ingat Allah, tatma'innul qulub, akan menenangkan hati-hati. Oleh itu kalau kita rasa resah, gelisah, zikir kita banyak-banyak. Tapi biar betul-betul saya kata tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ada huruf istisna, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan meleweh je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Nabi tak ajar macam tu. Engkau nak zikir, zikir sungguh-sungguh.
supaya jangan mengarasi atasnya, takut sekali-kali dan terlebih ujub daripada yang demikian itu. Apa makna jangan mengerasi? Jangan ingkar, jangan degil. Itu sebabnya kalau nak lembutkan hati, banyak zikrullah. Kalau nak lembutkan hati. Atas takut sekali-kali dan terlebih ujub daripada yang demikian itu. Kemudian kata Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ukum bil ibad. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan menakutkan kamu Allah Ta'ala dirinya. Mana kita takut kepada Allah. Kerana apa? Azab Allah, tuan-tuan. Apabila kita berada di alam kubur, alam barzakh, kita keseorangan dalam keadaan gelap gelita. Itu sebabnya kalaulah seseorang itu ahli ibadah, maka kuburnya akan terang benderang, lebih terang daripada matahari yang sedang memancar. Disebut, tuan-tuan, bagi ahli ibadah, kuburnya akan terang, lebih terang daripada cahaya matahari yang memancar. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak tergolong dalam ahli ibadah, kuburnya dalam keadaan gelap gelita. Waliyadzubillah. Itu selalu kita kena muhasabah. Kalau kita ahli ibadah, tuan-tuan, terang benderang kubur kita, lebih terang daripada cahaya yang ada ni, sehingga dikatakan lebih terang daripada cahaya matahari. Bayangkan. Tetapi kalau kita tidak tergolong dalam ahli ibadah, kubur kita gelap gelita, tuan-tuan. Semuanya itu menggerunkan kita. Kemudian firman Allah mengiringi, bermula Allah Ta'ala itu amat lemah lembut dengan segala hamba-Nya, dan terlebih ujub daripada yang demikian itu. Ujub macam mana? Hairan macam mana? Man khasyar rahmana bil ghaib. Barang siapa takut akan Tuhan yang bersifat Rahman dengan ghaib, maka digantungkan khasyah itu dengan nama Ar-Rahman. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa takut akan Tuhan yang bersifat Rahman dengan ghaib, Rahman Maha Pemurah, dia takut walaupun Allah Ta'ala itu bersifat Maha Pemurah, tetapi bil ghaibi dia takut. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut begini azab. Aku takut, ya Allah. Itu sebabnya disebut yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang ghaib. Maksud beriman dengan ghaib bukannya percaya kepada hantu toyol tu. Beriman yang ghaib maknanya aku percaya adanya syurga, aku percaya adanya neraka, aku percaya adanya azab kubur. Itu maknanya allazina yu'minuna bil ghaib. Kita ni esok, tuan-tuan, apabila masuk saja ke liang lahat, ditutup dengan papan, dikambus dengan tanah, maka malaikat mungkar dan nakir akan datang. Menggerunkan, tuan-tuan, sebab
rupa dia tu, rupa malaikat mungkar dan nakir itu amat-amat menggerunkan. Sehingga disebut suaranya sahaja seperti guruh dan halalintar. Suara dia, belum lagi wajah dia yang menggerunkan. Di saat itu kita keseorangan. Hanya yang ada ialah kain putih selain daripada amalan kita. Itu sebabnya selalu kita muhasabah, ya Allah, kalau di saat ini aku dimatikan oleh Allah, cukup tak amalan aku untuk menangkis segala azab kubur? Itu yang selalu kita muhasabah diri kita. Lemah sangat untuk kita beribadah kepada Allah. Maka digantungkan khasyah, maknanya sentiasa terikat perasaan takut itu dengan nama Ar-Rahman di mana sahaja. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya yang paling takut di kalangan hamba-Ku ialah ulama. Yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulama takut. Siapa dia ada ulama, tuan-tuan? Mereka yang memahami dan mengamalkan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Mereka takut. Ulama lebih takut, tuan-tuan. Kita ni pula yang dalam keadaan jahil, juhala ini, rasa sombong kita dengan Allah. Tiada dengan nama Jabbar, tiada dengan nama Muntaqim atau Mutakabbir. Kita takut Allah Ta'ala itu dengan nama Ar-Rahman yang Maha Pemurah, tidak dengan nama Jabbar yang Maha Perkasa, tidak dengan nama Muntaqim yang akan memberi pembalasan esok, tidak dengan nama Mutakabbir dengan keagungannya. Bukan itu yang kita takut. Kita takut ialah perasaan Ar-Rahman Allah. Dalam arti kata, aku takut kepadamu ya Allah, tetapi Allah Ta'ala bersifat Rahman. Supaya apa dia kata? Supaya adalah takut itu serta disebut rahmat. Maka tiadalah takutnya menerbang kepada hatimu sekali-kali. Maka adalah menakutkan di dalam cinta, yakni harap, dan menempatkan bagi gerak takutnya. Maknanya kita takut. Bila kita takut lagi, kita hampir dengan Allah. Itu maknanya rahmat Allah. Bukan kita lari. Kita takut dengan orang, kita lari. Persoalannya ketika berada di alam kubur, alam barzah, tuan-tuan, kita takut. Kita nak lari mana? Kita tak boleh lari, itulah kita berada dalam lubang beberapa kaki itu. Tak boleh nak lari dah, tuan-tuan. Kecualilah kalau seseorang itu beramal dengan amal yang salah, bumi tak terima, langit pun tak terima. Mana Allah Ta'ala tak terima. Bumi kata, aku tak nak terima engkau. Walaupun pada hakikatnya kita nampak jenazah itu kita masukkan ke dalam liang lahat. Bumi tendang dia, tuan-tuan.
Bumi tak reda, aku tak reda dengan kau. Keluar, kata bumi. Maka terpacul dia daripada bumi, naik ke atas. Maka langit as-sama pun kata, aku tak terima engkau. Dihumban balik ke bawah. Allah. Waliyazubillah, tuan-tuan. Kalau bumi dah tak terima, kalau langit pun dah tak terima, ke mana lagi? Itu sebabnya jangan kita melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala beritahu kepada bumi, bumi, aku tidak redha hamba aku ini duduk di bumi aku. Maka bumi kata, engkau keluar. Maka terpacul dia keluar daripada bumi. Nak naik ke atas, wahai langit, beritahu aku tidak redha kepada hamba aku ini. Itu sebabnya Nabi sebut, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Kalau kita hendakkan keredaan Allah, dia bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa. Itu sebabnya, tuan-tuan, mak bapak dia kena redha lah. Kalau anak dia begini, dia kena redha lah, sabarlah. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Engkau kalau nak lihat kemurkaan Allah, dia bergantung kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Maknanya kalau mak bapak tu kata setan punya anak, sial punya anak, maka Allah Ta'ala lagi macam tu. Itu sebabnya mak bapak kena hati-hatilah. Nak dapatkan keredaan Allah, mak bapak tu redha dulu. Itu sebabnya mengapa dan kenapa pergi kau minta ampun kepada mak bapak. Bukannya setahun sekali. Kalau boleh hari-hari, kalau kita dekat, pergi jumpa dia, tengok dia, peluk dia, ziarah dia, mak bapak kita. Sebab kita nak mendapatkan keredaan dia. Apabila si ibu, si ayah berdoa, ya Allah, berkatilah anakku ya Allah, Allah Ta'ala dengar, tuan-tuan. Allah Akbar. Baik, sedikit lagi. Maka adalah menakutkan di dalam rasa cinta, yakni meletakkan pengharapan dan menempatkan bagi gerak takut. Seperti kata orang, tengok dia buat misal. Tiadakah engkau takut akan ibu kamu yang kasih sayang, bersifat kasih sayang? Kalau seorang ibu yang sentiasa mempunyai sifat rasa kasih sayang, adakah seorang anak itu takut kepada ibu dia? Dia tidak takut, tetapi dia hormat, dia taat. Kalau seorang ibu yang ada bersifat kasih sayang, dia tidak lari, tuan-tuan. Dia tidak akan berjauhan dengan ibu dia. Kalau ibunya sentiasa bersifat kasih sayang, dalam berisi kata, anak ini dia tidak akan takut, dia tidak akan lari, sebab dia tahu ibunya adalah seorang ibu yang pengasih, yang penyayang. Itu maksud. Begitu juga sifat Allah. Dan begitu juga, adakah tiada kamu takut akan bapa kamu yang syafiq? Apa makna syafiq?
yang sentiasa sifat belas kasihan. Maknanya kita tak lari pada bapa kita, sebab bapa kita ni seorang yang bersifat belas kasihan. Paling tidak nak ada duit belanja. Kalau dah yang remaja tu nak ada rokok. Tanya ada rokok. Kalau tak ada, abah belikan. Baik punya bapa. Adakah lari anak tu? Bapa yang belas kasihan walaupun rokok. Balik-balik. Nak ada rokok nak? Tak ada ya? Nanti kan ayah belikan. Memang seronok anak tu tuan-tuan. Begitu juga dengan ibu dia. Dia datang-datang. Lama ibu tak jumpa. Sayangnya ibu. Rindunya ibu. Ada anak tu lari. Pasti dia tidak lari. Kerana apa? Ibu tadi ada perasaan kasih sayang. Bapa tadi ada perasaan belas kasihan. Sian anak dia. Yang lebih cantik lagi tanya, nak, kau nak kahwin nak? Bapa tanggung. Apa rasa anak tu tuan-tuan? Bapa tanggung sepenuhnya. Melompat anak tu. Sebab apa? Bapaknya yang bapa yang prihatin. Sampai macam tu tuan-tuan. Nak cerita kepada kita, pasti anak tu tidak lari. Dia akan cerita dengan orang. Bapa aku memang baguslah. Selalu bagi duit, selalu bagi rokok. Tiba tanya, kau nak kahwin? Bapa tanggung. Memang tak jumpa bapa ni. Bapa yang ada sekarang, daripada aku nak kahwinkan kau, lebih baik aku kahwin lain. Allahu Akbar. Baik. Atau tiadakah menakutkan akan raja yang karimah, raja yang mulia, pembesar yang baik hati. Allah. Kalau raja yang zalim orang takut. Tapi raja yang karimun, yang mulia, orang suka. Itu sebabnya tuan-tuan Islam kata, jadikanlah diri kamu supaya orang suka dengan kamu. Ini yang payah. Sehingga disebut tanda-tanda seseorang itu ahli syurga. Tanda-tanda seseorang itu ahli syurga apabila ramai yang menyebut tentang kebaikannya di dunia dahulu. Sepulang tu masa hidup dia, Masya Allah, pantang jumpa orang susah, pantang jumpa orang dalam kesusahan. Tak banyak sedikit pasti dia membantu. Tapi sebenarnya dia tak ada. Tapi sebenarnya dia tak ada. Tak ada orang. Ada orang ingat tak? Kemudian orang ni kata pula, sekolah ni cukup baik, rajin menderma. Itu tanda ahli syurga selain pada amal. Tetapi kalau adalah orang berkata tak ada sekolah ni, dah mampus sekolah ni, aman kampung, itu berat. Sampai macam tu, bukan dia kata mati lagi. Dah mampus sekolah baru aman kampung. Waliyahillah.
maka adalah yang dikehendaki daripada demikian itu bahawa adalah jalan yang adil. Selalu sebut apa balik jalan yang adil? Jalan yang pandai dia meletakkan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Itu adil. Dalam bahasa yang mudah, adil dia meletakkan kopiah ni di kepala. Mana apa kepala di atas. Kalau dia meletakkan kopiah tu dekat kepala juga, tapi letak kepala lutut, itu bukan adil lah tu. Kalau letak kopiah kat mana? Dekat kepala. Kepala mana? Kepala lutut. Itu bangang lah. Kepala juga. Tapi dia letakkan kopiah di atas. Dalam arti kata, dia tahu diri dia sebagai seorang hamba Allah, dia beribadah. Itu maknanya adil. Itu sebabnya adil ni adalah seorang ahli ibadah. Dan jangan lalui kepada aman dan qanut yang telah menjadikan kamu. Jangan kau rasa tak ada apa-apa pun. Ataupun dalam keadaan putus harap. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan mudah berkata, aku buat ni Allah Ta'ala tak ada apa-apa pun. Waliyahulillah. Aman aja nampak. Aku tak sembahyang pun, begini-begini hidup aku berbanding dengan kau yang sembahyang. Waliyahulillah. Jangan tuan-tuan. Allah Ta'ala beri dalam keadaan aman itu bermakna Allah Ta'ala masih sayang lagi. Umur kau dah lanjut dah 70, dah 80, tapi kau tak datang ke masjid, kau tak datang ke surau. Jangan dirasa tak ada apa pun, tak ada masalah. Yang kau duk sibuk-sibuk nak suruh aku ke masjid, itu sebab apa? Allah Ta'ala tak sibuk pun, rezeki aku melimpah ruah. Jangan dia bersangka macam itu. Waliyahulillah. Dan begitu juga dalam dakwaan qanun maknanya jangan mudah berputus asa. Kita berdoa. Sekarang ini wabak masih melanda, tapi kita tetap tidak putus asa. Kita berdoa. Minta dengan Allah. Allah Ta'ala yang datangkan penyakit, Allah Ta'ala yang datangkan ubatnya. Cuma sehingga ke hari ini belum dipertemukan. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Yang telah menjadikan kamu dan akan kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada orang yang mentadbir bagi zikrul hakim, bagi mengamalkannya. Oleh itu ingatlah zikrul hakim, Allah Ta'ala yang maha perkasa, maha bijaksana. Kita tak ada tuan-tuan. Oleh itu ingat kepada Allah. Dalam keadaan kau senang, ingat kepada Allah. Dalam keadaan kau susah, ditimpa bala musibah, tetap kau ingat kepada Allah. Itu maksudnya. Dan barang yang di dalamnya, bahwasanya ia Tuhan yang jua lagi kali. Engkau dalam keadaan susah, engkau beribadah. Engkau dalam keadaan senang, engkau beribadah. Itu maksud. Oleh itu peganglah tuan-tuan. Kita ini pegang. Aku ni hamba Allah. Dalam keadaan senang pun aku beribadah. Dalam keadaan susah pun aku tetap beribadah. Dalam keadaan ditimpa bala pun aku tetap beribadah kepada Allah. Jadi kena sedarlah diri kita. Oleh itu, sebagai penutup, ingatlah. Pertama, kita ni sebagai ibadullah, ibadur rahman, hamba Allah, beribadahlah kita. Sebelum kita menjadi mayat yang terbujur tadi.
Kalau dah jadi mayat, tuan-tuan, tunggu masa. Tunggu masa apa? Orang nak hantar kita ke tanah kuburan. Tunggu masa. Jadi sebelum kita sampai ke peringkat yang terakhir itu, buatlah yang terbaik. Beribadah mengikut kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan kalau kita mati tergolong dalam menjadi ahli ibadah yang sentiasa mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika bi kalimatika tammati kulliha min ar-rihil ahmar wa min ad-da'il akbar bin nafsi wad dammi wal lahmi wal 'azmi wal juludi wal 'urub. Subhanaka idza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.